ke program Sembang Kerjaya oleh GECC UM yang bertujuan membicarakan hal berkaitan perancangan, pembangunan dan kesedaran kerjaya pelajar. Kali ini kita adakan Sembang Kerjaya bersempena dengan Career Deep Dive Month ataupun CDDM yang akan bermula 14 Oktober 2024 sehingga 11 November 2024. Yang mana pelbagai program telah kami rangka, GECC rangka untuk disampaikan kepada pelajar sepanjang bulan tersebut. Di antaranya kita akan buat pelancaran pada 17 hari bulan Oktober 2024 bertempat di Dewan Perdana 1 yang mana TDHP Prof Zamri akan datang dan merasmikan bersama dekan dan juga para TDHP. Selain itu, pada minggu pertama 16 hari bulan itu juga kami menjemput Maybank datang ke UM dan Maybank akan mengadakan Career Kit X Maybank Day pada 16 hari bulan yang mana terdapat pelbagai aktiviti yang menarik yang kami ingin war-warkan di sinilah, termasuklah walk-in interviews, UM Ambassadors Blood Drive, interactive booth yang mereka namakan Rawsome Corner, My First Move yang mana mereka buat speed friending, dia bukan speed dating, speed friending, dan juga mereka ada menyediakan career preparatory workshop, dan finally untuk hiburan ada santai bersama baskers. So itu sangat-sangat menarik. Dan sebenarnya saya ada guest yang sangat special lah pada hari ini, yang mana beliau akan membicarakan tentang career exploration through art therapy pada 15 bulan Oktober, iaitu tetamu kita Puan Wijaya, ya, Puan Wijaya Malar, anak perempuan Palanisami daripada Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU ataupun nama Englishnya Center for Counselling and Disability Empowerment, CDE. So CDE berada di bawah registrar UM, pendaftar UM, ya. Kita welcome lah Puan Wijaya ke sesi kita, ya. Ya, Puan Wijaya sebenarnya alumni UM, ya, Puan Wijaya. Ya, betul, Doktor. Ya, daripada degree, ya. Ya. Sejak tahun 1998, saya belajar di Fakulti of Pendidikan dalam Sarjana Muda Counselling dan juga Sarjana pada tahun 2010. Ya, betul. Dan sebenarnya Puan Wijaya ni juga seorang kaunselor berdaftar, ya, Puan? Ya. Kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunselor. Dan di sini saya ingin memberi satu pengiktirafan ataupun saya nak nyatakan di sinilah bahawa Oktober adalah bulan kaunseling kebangsaan, ya, Puan? Ya, kita akan menyambut bulan sambutan bulan kaunseling dan juga kesihatan mental secara besar-besaran pada 10 Oktober 2024. Ya, betul. Sebenarnya bulan kaunseling ini bersempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, ya, yang diadakan setiap Oktober, ya, Puan? Ya, betul. Puan, sebenarnya Puan tahu tak tema untuk bulan kaunseling pada tahun ini? Tahu sebenarnya. Ya. Tekad empati sejahtera insani, Puan. Betul. Ya, dia sangat ni, ya, sangat spesifik. Tekad empati sejahtera insani. Nah, sebenarnya Puan, saya buatlah sedikit homework tadilah sebelum Puan sampai. Dikatakan sini kaunseling kerjaya, ya, Puan, adalah satu proses interpersonal, which means antara insan, interpersonal, yang direka bentuk bagi membantu individu-individu yang mengalami masalah perkembangan kerjaya, iaitu proses memilih kerjaya, menyesuaikan diri mereka serta memajukan diri dalam pekerjaan. Betul tu, Puan? Betul, sangat betul. Ya. Jadi setiap graduan termasuk pelajar tahun pertama sehingga tahun akhir perlu untuk memahami, untuk membangunkan kerjaya masa depan supaya mereka dapat meneroka pekerjaan itu pada awal-awal dewasa lagi. Okay, baik, Puan. So kita pergi ke, sebenarnya hari ini kita akan membicarakan tentang career planning atau perancangan kerjaya, career readiness atau kesediaan kerjaya, dan Puan akan juga discuss about self-care focus on your future jobs, ya, Puan? Dan finally kita akan cakap sentuh sedikit mengenai program Puan pada 15 Oktober nanti, iaitu art therapy, ya.
Puan, kita nak bercakap tentang career planning ataupun perancangan kerjaya ya. Yang mana kita cakap macam ni sebab saya pun tertanya-tanya lah macam mana kita nak buat perancangan kerjaya. Sebenarnya kerjaya ini sesuatu yang memerlukan pembangunan. Dia perlukan perancangan sebab ia adalah satu proses yang jangka masa panjang ya Puan. We can say it's a lifelong process sebenarnya. Daripada kecil, daripada kita tahu apa itu kerjaya kan, contohnya di sekolah cikgu-cikgu selalu tanya you nak jadi apa masa dah grow up. So kita ada kesedaran di situ. Tapi mungkin masa kita kecil tu kita tak tahu macam mana nak merancang kerjaya kita. Dan selepas kita dah keluar daripada kita dah berjaya menyelesaikan sekolah rendah, sekolah menengah, kita masuk ke universiti. Di universiti barulah kita mula mungkin berfikir tentang lebih serius tentang kerjaya kita. So sebenarnya untuk membangunkan kerjaya yang bagus untuk kita yang berjaya, kita perlu membuat perancangan Puan, betul tak? So saya nak tanya Puan di sini, how important is it for us to do career planning? Okay, Puan. Okay, untuk pelajar, especially pelajar mahasiswa dan mahasiswi, perancangan kerjaya ini dia sangat penting. Khasnya dia bermula tahun pertama sebab bila dia dah ada di tahun pertama, dunia ni agak besar dan sejak globalisasi dan juga sejak adanya teknologi yang moden, pelajar mula meneroka kerjaya tu ke arah, contohnya baru-baru ni sejak kita MCO ya, sejak 2020 betul. kita ada MCO, kita dah mula ke arah digital. Kita mula buat Google Meet, kita mula buat Teams, dan baru-baru ni mulai tahun ini kita dah mula everyone bercakap tentang AI. Ya, bila kita dah mula bercakap AI ni, pelajar dah mendorong ke arah more digital. Bila dia mula untuk ke arah digital ni, of course cara untuk mengendalikan komputer, cara untuk mengendalikan bab-bab digital ni sangat penting. Dan dia bukan hanya sekadar kita belajar buku teks. Dia lebih ke atas tu, iaitu soft skills. Soft skills tu dia ada banyak bentuk. Sama ada dalam aplikasi, even dalam Excel atau PowerPoint kita boleh masukkan macam mana aplikasi AI itu boleh kita masukkan dalam aplikasi PowerPoint, aplikasi Excel tu yang lebih advance. Semua ini memerlukan pembelajaran insania. Okey Puan. Puan sentuh satu poin yang menarik just now sebab saya fikir daripada apa yang Puan cakap just now, kepentingan student tu sendiri yang take charge ataupun berinisiatif sendiri untuk membuat perancangan kerjaya mereka di luar classroom Puan. Ya, betul. So macam mana cara mungkinlah kalau Puan boleh cakap, okey sebab kita ada different levels of students di sini, first year, second year, third year. So mungkin untuk mereka yang baru masuk ke UM baru ni Puan, kita baru habis UM wow. So apa sebenarnya yang pelajar baru ini boleh buat untuk buat perancangan kerjaya mereka pada masa ini? Okey, pada masa ini mungkin mereka kena teroka dulu, iaitu research dalam bidang pengajian yang mereka study. Contohnya kita ambil lah dalam bidang undang-undang contohnya. Bahawa student boleh pergi ke arah mana. Contohnya dalam undang-undang ni dia ada sekarang, mereka dah mula meneroka tentang forensik dalam law. Macam mana forensic science iaitu medicine ya, forensic science dengan law, dengan undang-undang. So benda-benda baru ni bila student teroka, bukan hanya kalau saya belajar tentang undang-undang saya hanya boleh jadi legal advisor. Bukan begitu. Disebabkan oleh pasaran dunia ni, pasaran penerokaan kerja ini sangat penting. Pelajar boleh teroka, boleh buat research. Okey, khasnya pelajar tahun pertama, bila cuti semester je, mereka boleh pergi kepada career fair yang sedang berlangsung di mana-mana di Lembah Kelang untuk teroka apa bidang-bidang baru dalam bidang pengajian mereka. Itu adalah salah satu mereka beyond that classroom. Okey. Actually Puan petik kita punya model Puan. Sebab kita dekat GECC kita baru kita nak implement sebenarnya pada semester ini satu model kerjaya yang kita namakan DEEP model, DEEP. So yang Puan mention just now is discovery stage of the first year students. Yang mana student ni seperti mana Puan kata tadi venture sendiri, discover. Berkenalan dengan semua yang baru ni, dengan
dengan Teknologi yang teknologi yang baru. baru, alam yang baru. LinkedIn contohnya, Ya, betul. satu platform yang sangat bagus kan Puan? Ya. Untuk mereka inilah berkenalan. Tambahan pula, Ya. kalau pelajar tahun pertama, mereka boleh buat research tentang CV ni bukan hanya CV tu digunakan di Malaysia. Ya. Mereka ada CV yang ada template dari UK. Mereka ada template dari US di mana CV mereka berbeza. CV yang paling lengkap adalah dalam 2 muka surat. So mereka boleh belajar teroka benda-benda baru. Ini disebabkan oleh Mr. Google, saya rasa. Contohnya Mr. Yahoo, Mr. Google, Mr. Semua dalam platform komputer ni sangat memudahkan berbanding dengan buku teks atau jurnal yang dapat di library. Betul Puan. So your best friend is Mr. Google ya Puan? Ya. Ya, saya pun kata benda yang sama lah kepada student saya. Mr. Google is your best friend, but you have to know what you want to look for. Betul. Kan? Bukan saja kata kunci, tapi di mana you nak dapatkan information tu, betul Puan? Sebab kadang-kadang ada banyak sumber maklumat di luar sana, tapi kita tak tahu mana yang nak grab tu, mana yang betul dan mana yang tepat, mana yang kurang tepat lah. So Puan, tadi first year yang baru masuk. So what about students yang sudah setahun melalui proses pembelajaran? So sekarang second year. What's suitable for them untuk merancang kerjaya mereka? Yang untuk pelajar tahun kedua atau tahun ketiga, mereka perlu meneroka tentang syarikat pula. Di mana syarikat yang betul-betul memberi impak kepada pembangunan diri mereka, memberi impak dari segi gaji mereka, di mana bila mereka mula buat intern tu, mereka boleh mencari tempat yang sangat sesuai. Contohnya, kalau di Malaysia atau di antarabangsa, bila kita sebut tentang perakaunan, mereka akan teringat ENY. Sebab ENY ada di seluruh dunia contohnya. So, pelajar tahun kedua atau tahun ketiga, mereka perlu teroka syarikat yang mana memberikan lagi impak kepada diri mereka, ataupun psikometrik yang sangat penting dalam bidang kerjaya. Contohnya di bawah Talent Bank, di bawah Talent Corp. Ada banyak psikometrik, contohnya The Next Psychometric, di mana mereka boleh lihat kekuatan diri mereka, kelemahan diri mereka. Dari kelemahan tu macam mana saya nak betulkan diri saya untuk menjadi pelajar cemerlang, sebab pelajar perlu ingat bahawa kita dah ada 500 IPTS. Berbanding 20 IPTA universiti awam. Persaingan tu sangat tinggi. Betul, berbanding lagi pelajar yang pergi luar negara, balik ke Malaysia. Jadi bila mereka pergi ke interview, we must be someone different dalam interview tu. Betul. So mesti bersedia sebelum pergi ke interview tersebut. So Puan mention just now about psychometric test. Saya cuma nak highlight di sini, mungkin ada yang terlepas tadi masa Puan mention about psychometric test. Psychometric test ni untuk mengenali diri masing-masing, mengenali aptitude-nya, mengenali interest-nya mungkin. Dan Puan mention just now a very good tool which is MyNext kan? MyNext. So for you guys yang masih belum mengenali what is psychometric test, macam mana nak mengenali diri sendiri, you can go online. Mr. Google tadi kawan kita, you type in MyNext dan register di situ dan lakukan psychometric test tu. Kan Puan? Sebab ini boleh dipercayai sebab MyNext adalah satu inisiatif daripada Talent Corp kan Puan? Talent Corp tu di bawah Kementerian Sumber Manusia ya? Ya, betul. So Puan cakap just now third year pun sekali perlu buat psychometric test tu. Tetapi mungkin third year ni dah a bit advance lah, dah critical sebab satu semester lagi mereka akan pergi ke internship untuk yang 3.5 years kan Puan? So untuk mereka ni mungkin sekarang ini masa untuk mereka menghubungi pula syarikat. Betul. So tadi tu peringkat pertama mengetahui industri, first year mengetahui industri, second year mengetahui syarikat yang lebih spesifik, third year mungkin dah mula apply, dah mula pergi video conference, dah mula pergi video resume, mula hantar application, dan mula pergi kepada contohnya collaboration dengan industri. Yang ini semua tahun ketiga. Dan juga join semua program di bawah pusat graduan ni untuk mereka lagi meneroka diri mereka. Betul. So sebenarnya saya nak recap balik yang Puan cakap sebab kami nak promote lah kita punya model tu. So first year tadi kita discover, second year kita explore. Third year Puan cakap tadi ataupun final year kita mula engage dengan industri. So kita persiapkan kita punya video resume dan sebagainya. So sekarang dah resume kertas one thing, but you have to prepare your video resume. Sebab dalam video resume, pelajar dilihat dari aspek penampilan diri,
cara berkomunikasi, cara berjalan juga diberikan markah. Oh ya Puan. Ya. Oh, cara berjalan macam mana tu? Kalau berjalan sangat laju, maksudnya pelajar tu proaktif. Oh. Dia nak inginkan sesuatu. Kalau dia berjalan sambil lewa, maksudnya dia tidak ada motivasi untuk melakukan kerja itu dengan sungguh-sungguh. So body language memainkan Body peranan. language sangat memainkan peranan. Okey Puan. So selain daripada yang tipikal yang selalu kita dengar, iaitu cara keterampilan, pakai kemas, cara berjalan pun Puan? Ya, baru-baru ni ada satu syarikat di mana dia meletakkan pelajar yang datang interview tu sangat jauh dan pelajar tu perlu jalan untuk ke kerusi panel tu. Dan semasa jalan pun diambil markah sebenarnya. Saya tak So tahu. penampilan diri dengan body language, cara kita melihat, eye contact, semua diberikan markah. Wow, itu sangat menarik. Sangat menarik. Saya tak pernah tahu sebelum. Jadi anda semua yang jalan slow tu kan, you have to start lah. Nampakkan lebih interested, lebih proaktif dengan cara jalan laju sikit. Okey Puan. Okey. So sebenarnya saya nak tanya Puan lah mengenai pemilihan internship, tempat untuk placement untuk pelatihan industri. Apa nasihat Puan kepada pelajar tahun akhir nanti? Mungkin semester depan. Okey, saya boleh kaitkan dengan self-care. Sebab yang self-care ni salah satunya adalah physical self-care. Dia sangat berkait rapat tentang penampilan diri tadi tu. So kita perlu dah mula mengambil diet yang betul, sebab bila kita nak mencari pekerjaan, of course kita perlu ada penampilan yang sangat bagus, di mana mungkin company itu akan melihat juga tentang penampilan diri, tentang berat badan kita, tentang macam mana kita light makeup, semua tu. Ini kulit muka Puan, kalau ada jerawat tu macam mana? Itu. Tak boleh. Tapi mungkin boleh dapatkan rawatan sekarang. Mungkin betul. jangan Macam-macam rawatan boleh kita dapatkan. Adakah itu mainkan peranan Puan? Dia sebenarnya adalah first impression. Itu yang paling penting. Even kita bayangkan diri kita ada satu company dan kita perlu mengambil kaki tangan dalam company itu. Contohnya customer service. Of course, customer service tu yang pandai boleh melayan, pandai boleh memberikan penampilan yang terbaik, baru kita akan dapat bisnes atau mendapat ini adalah marketing strategi. Betul tu. So mereka pun kena pilih calon yang terbaik untuk mereka lah, betul. So yang apa yang sangat penting di sini adalah kita ada 5 self care yang pelajar perlu tahu dari aspek kesihatan mental, sebab physical self-care iaitu penampilan diri. Kedua, mental self-care iaitu cara kita imbangkan diri supaya kita tidak terlampau stres, anxiety atau juga depression sebelum mencari pekerjaan atau selepas graduation. Sebab semasa student tu ingin mencari pekerjaan, mereka kena stable dari segi minda mereka, dari segi emosi mereka. Jadi self-care tu akan pergi ke arah emotional self-care. Selepas tu kita juga adalah spiritual self-care, di mana kita apa-apa kita dapatkan restu dari Tuhan. Contohnya. Itu adalah spiritual self-care. Dan akhir sekali adalah social self-care, di mana mereka ada mingle around. Sebab tu pelajar-pelajar dari tahun pertama perlu join semua program di bawah pusat graduan supaya mereka dapat mingle around with industry. Ini kita panggil social self-care. Social self-care. Tapi Puan, macam mana dengan mereka yang mengatakan mereka tu diri mereka introvert Puan? Yang tak suka bercampur atau tidak boleh bercampur orang, macam mana tu? Okey, yang pelajar introvert dia perlu ingat bahawa ada sesuatu pekerjaan sahaja yang sangat sesuai untuk mereka. Contohnya mereka yang introvert hanya boleh mencuburi bidang-bidang tentang kejuruteraan di mana pekerjaan mereka dengan mission. Jika pekerjaan itu melibatkan seorang individu yang lain, mereka perlu keluar dari persekitaran introvert itu. Tapi Puan, sebenarnya kan adakah fix sifat seorang introvert dan extrovert tu, ataupun dia boleh berubah mengikut masa? Dia boleh berubah mengikut persekitaran. Dia sebenarnya dia ada pada diri mereka untuk perubahan tersebut. You can make the change actually. To be successful, you can be changed and you can make the change. So Puan, ada teknik tertentu yang boleh dipelajari lah untuk seorang introvert menjadi extrovert? Yes, boleh. Contohnya pelajar yang introvert, dia cuba melihat banyak-banyak video tentang marketing strategies, banyak-banyak video tentang macam mana dunia pekerjaan itu. Contohnya, kita ambil contoh kereta. Macam mana seorang tu marketingkan kereta.
Contohnya kenapa kita selalu pergi tengok kereta-kereta dari Jepun, kereta-kereta dari Germany? Sebab kita nampak marketing mereka, gaya mereka itu memberi impak yang capture, tinggi kan. Begitu juga. Pelajar-pelajar introvert, mereka kena keluar dari introvert tu supaya bidang pekerjaan yang mereka contohnya bidang pekerjaan atau vice president atau presiden company itu selalunya seorang yang extrovert. Ya, betul. Basically mereka mula dengan introvert, tetapi bila mereka berdepan atau membuat mesyuarat dengan board of managers, board of management, mereka perlu menjadi seorang extrovert. Puan, ini macam perumpamaan fake it till you make it lah Puan. Walaupun betul. kita rasa kurang yakin pada mulanya, tapi kalau lama-kelamaan, kalau kita praktis, mungkin kita boleh fake it lah agaknya. Betul, Ya, Puan. sangat setuju. Saya setuju. So Puan dah cakap pasal self-care tu cepat, tapi mungkin kita boleh return later on kepada self-care, ya Puan? Boleh. So mungkin kita pergi ke segmen yang seterusnya, ya, iaitu career readiness. Kita kembali lagi. So sekarang kita nak cakap pasal career readiness, ya Puan. Career readiness atau kesediaan kerjaya. Yang mana saya ada sikit lah tadi pun saya tanya Mr. Google. Mr. Google kata kesediaan kerjaya ialah menyediakan pelajar dengan pelbagai aspek kemahiran yang diperlukan oleh industri. So pelbagai aspek kemahiran ini sebenarnya bagi saya lah, bukan sahaja technical skill ataupun teori, tetapi juga yang Puan mention tadi soft skill. Ya, betul. Betul. Puan nak elaborate tentang apakah soft skill yang diperlukan oleh industri sekarang, Puan? Okey. Pada masa sekarang, soft skill yang sangat diperlukan adalah dalam dunia perkomputeran. Sama ada pelajar tu dari jurusan sastra atau jurusan sains. Contohnya even pelajar tu dari yang memang pekerjaan dia di bawah lab, tetapi dunia kekomputeran tu sangat penting, ya. Di mana semua pelajar perlu menceburi apa-apa kursus-kursus pendek yang boleh mereka ceburi untuk tambahan dari degree yang mereka perlu mereka perolehi. So, maknanya Puan, seorang pelajar akademi pengajian Islam contohnya pun kena ada computer skill. Ya. Contohnya bila pergi ke tempat baru, contohnya di pelajar API, dia perlu buat satu family day contohnya dengan dua negara Jordan dengan negara Malaysia. Macam mana nak berkomunikasi? Kita tidak boleh menggunakan telefon atau WhatsApp. Kita kena berkomunikasi melalui Teams. Bila kita menggunakan Microsoft Teams, di mana kita boleh letakkan slide dalam tu, kita boleh buat recording dan kita boleh share pendapat kita. Semua ini pensyarat tidak akan mengajar. Ini adalah inisiatif sendiri pelajar tu untuk menceburi, untuk dapatkan kursus-kursus pendek yang di luar atau di bawah haluan pelajar. Contohnya program-program yang melibatkan industri untuk dapatkan semua skills ni. Betul tu Puan. Padat jawapan Puan tadi. Saya rasa skill betul lah. Kalau Puan bagi contoh tadi berkenaan dengan perhubungan jarak jauh, ya, yang memerlukan teknologi untuk kita berhubungan. That is a very valid point Puan. Sebab Puan mengatakan bahawa teknologi tu menghubungkan di antara people kan. So sekarang ini mungkin skill lain yang kita perlukan adalah kemahiran soft skill untuk communication skills. Communication skills tu dia akan menyebabkan networking. Networking tu sangat penting. Ya, kita bercakap tentang sustainability, kita bercakap tentang diversity. Kita perlu tahu tentang network juga. Di mana dengan pengajian yang saya belajar ni, sampai mana saya boleh pergi? Sampai Oxford, sampai Harvard, di mana saya boleh ceburi. Even pelajar kita pernah pergi ke NASA contohnya. Bagaimana? Dengan network tersebut. So skill-skill yang ini sangat penting. Ya, communication tu Puan. Tapi Puan, mungkinlah sebab saya pun, sebab kita ni di UM kita menerima pelajar daripada semua negeri kan, daripada luar negara pun ya, tetapi dalam negeri tu maksudnya daripada bandar, daripada desa. So mungkinlah Puan kita dapat pelajar daripada luar bandar yang mungkin kurang yakin dengan penguasaan bahasa Inggeris Puan. So Puan rasa macam mana? Adakah sangat penting dia punya penguasaan bahasa Inggeris tu? Betul. Sangat-sangat penting. Even kita boleh bagi tahu tak ada satu company pun akan meminta resume dalam bentuk bahasa Melayu. Itu kita dah tahu, ya. Semua company, even
Kalau even pelajar pergi ke interview tertentu ke di bawah JPA, ada panel menanyakan soalan dalam bahasa Inggeris. Pelajar kena peka ni, dan even resume pun perlu dibuat dalam bentuk bahasa Inggeris. So pelajar-pelajar luar bandar yang rasa diri dia tak mahir dalam bahasa Inggeris, mereka boleh mula mendengar radio-radio bahasa Inggeris, YouTube berkaitan kerjaya dalam bentuk bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris apa? Lama kelamaan komunikasi dengan kawan-kawan bahasa Inggeris, dia akan menyebabkan minat terhadap bahasa Inggeris dan mula ceburi dalam bidang bahasa Inggeris. Kalau saya dulu Puan, selalunya saya menulis lirik lagu dalam bahasa Inggeris. Lepas tu kita nyanyi bersama. Itu cara kita membetulkan sebutan dan sebagainya Puan. Dan juga saya rasa Puan, kalau saya tak tahu Puan setuju dengan saya atau tidak, mungkin walaupun kita penguasaan bahasa Inggeris kita tidak berapa mantap, tetapi kita jangan malu. Ya, betul. Kita jangan malu bercakap, jangan malu mencuba, betul Puan? Kita tak boleh malu untuk mencuba benda-benda baru, especially kalau kita nak maju. Ya, betul. Ini seumpama seperti negara Jepun, di mana bila dah ada 2 bom zaman dahulu, Nagasaki, Hiroshima. macam mana negara itu bangun balik. Betul, sebab of course bila kalau mereka rasa malu because of peperangan, negara tu tak maju. Ya, betul tu. Itu sangat ekstrim. Ya, betul Puan. Sebab kita dalam proses pembelajaran. Ya, sebenarnya kalau buat kesilapan atau kesalahan itu bukan satu yang perlu dimalukan. Ya, betul tak? Itu semua adalah cubaan kita untuk kita nak sukses, untuk kita berjaya. Sama juga dalam kelas kan Puan. Ya. Kalau kita jangan malu untuk tanya soalan kepada lecturer. Dan juga kalau katakan ada career talk yang GECC buat ataupun sebarang program bersama industri, jangan malu untuk bertanyakan soalan di hadapan khalayak ataupun one to one. Sebab itulah cara untuk kita merapati, betul tak Puan? Orang lain. Sama ada dari industri ataupun dari dalam kelas dengan lecturer. Betul. Ya. So Puan, sebenarnya just now bila Puan cakap pasal bagaimana pelajar itu sendiri boleh memperbaiki dirinya sebagai salah satu cara untuk menyiapkan diri untuk kerjaya yang diimpikan, sebenarnya tanggungjawab tu terletak satu untuk kita di UM, pihak UM bertanggungjawab untuk menyediakan program-program, dan the other side is tanggungjawab pelajar itu sendiri, untuk menghadiri, untuk menyertai. Betul Puan? Betul. Puan setuju dengan saya? Sangat setuju. Sebab walaupun kita menyediakan banyak platform untuk pelajar ceburi, untuk datang untuk program dengan industri, bila diri sendiri tiada perubahan untuk berubah, untuk meneroka, tak ada siapa pun boleh bantu. Contohnya macam mana seorang pemimpin dari luar bandar dan boleh jadi seorang pemimpin di bandar. Dengan keupayaan, dengan daya tindak, itu kita panggil resilient. Dalam psikologi kita panggil resilient, di mana dia berdaya tindak untuk keluar dari luar bandar tu dalam kelompok yang kecil ke arah ke bandar tu untuk dia berjaya. Mereka kena meneroka diri dengan tanpa malu, dengan cuba benda baru, teroka benda baru dan berjaya. Ya, betul Puan. Tapi itulah sebab ada pepatah Inggeris yang saya ingatlah, saya rasa pernah dengar, dikatakan youth is wasted on the young Puan. Dia selalu orang muda ni banyak tenaga, tetapi kadang-kadang tenaga digunakan untuk benda lain yang mungkin kurang membantu ke arah kesediaan kerjaya ataupun pada masa depan mungkin. Yang mana di other side pula bila sudah berusia, tenaga kita dah kurang pada masa itu. Betul. Padahal kita banyak lagi yang kita nak lakukan pada umur yang semakin meningkat tu. So apa nasihat Puan kepada pelajar-pelajar kita? Gunakan masa. Ya, gunakan masa dengan terbaik, even seminit. Even seminit tu. Kita letakkan keutamaan, kita letakkan priority yang mana terbaik untuk diri, untuk masa hadapan. Sebab tempoh masa 4 tahun ni banyak benda boleh belajar, dan bila dah mula berkejaya, of course tak boleh patah balik ke menjadi seorang mahasiswa. Betul. So tempoh 4 tahun ni digunakan dengan terbaik. Sebaik-baiknya, rancanglah masa sebaik-baiknya dalam 4 tahun. Sebab kita rasa 4 tahun tu lama. Tetapi macam ni, masa boleh jadi sangat singkat bagi kita, sangat panjang bagi kita. So masa yang berlalu sangat panjang tu biasanya dalam kelas Puan. Sebab mengantuk. Dia masa tu rasa panjangnya masa bilalah nak habis 1 jam. Tetapi at the same time, ada satu lagi konsep masa yang mana you pejam celik sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Okey, saya berikan satu contoh sebelum berakhir.
pada zaman kita hanya ada telefon, kita mula ada telefon yang kecil tanpa smartphone ya. Selepas tu kita dah mula ada smartphone. Begitu juga bila zaman ada komputer, kita tiada Mr. Google, kita ada typewriter, tetapi bila dah ada Mr. Google, tambahan pula sekarang kita dah ada AI. Selepas AI, saya tidak pasti. Even kita membayar pun kita dah ada QR code, kita dah ada sistem digital. Ya, di mana zaman dahulu kita perlu ke bank. Sekarang kita tak perlu. Dan baru-baru ni saya ada membaca satu artikel, kita perlu menggunakan satu bentuk cincin sahaja untuk membayar semua bayaran kita. Dalam cincin tu ada chip. Di mana chip tu akan membaca data kita untuk membayar barangan yang kita beli. Kita dah ke arah so much of digital dan ke arah globalisasi, di mana perindustrian pun dah ke arah banyak kepada robotik, ke arah lebih kepada less human, lebih kepada teknologi. So kita sebaik-baiknya menggunakan semua teknologi itu untuk menjadi seorang yang terbaik. Okey Puan. Oh, sangat cantik tu Puan. So, terima kasih di atas pengkongsian Puan tadi tu. Saya rasa masa berlalu begitu pantas ya. Kita sembang santai, sembang kerjaya bersama Puan Wijaya daripada CDE. Puan Wijaya sebenarnya berada, kalau if you guys want to see her, because she's very nice, very ready to help you with your queries. Kalau kata any problem ke kan, boleh datang jumpa Puan Wijaya di mana? Ya. Di Pusat Kaunseling dan Pemengkasan OKU arah 1 dekat Blok D ya, Blok D Denmark di Kompleks Perdana Siswa. Dan jom sertai 15 hari bulan kita ada satu program penorokan kerjaya melalui lukisan. Saya ada banyak benda yang saya boleh terokai dengan anda semua. Dengan lukisan tu. So means that Puan Wijaya boleh baca diri you melalui lukisan you. So datang dan tengok sendiri. Ya, pendaftarannya adalah percuma. So jangan lupa. So nanti boleh tengok information mungkin di link yang kami sertakan di bawah. Dan juga don't forget, not just dengan Puan Wijaya, tetapi kami ada banyak lagi program lain yang anda semua boleh sertai sepanjang bulan kerjaya, iaitu CDDM Career Deep Dive Month. So puan-puan, Puan Wijaya, dengan ini saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kerana kesudian Puan Wijaya bersama saya untuk sembang kerjaya pada kali ini. Sebenarnya Puan Wijaya sangat special sebab tetamu pertama kita ya untuk sembang kerjaya GECC ini. So with that, I would like to say thank you. Thank you. Dan teruskan bersama GECC Shaping Bright Careers. Thank you.